Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Saudara-saudara, ini satu komen yang sangat panjang. Setelah saya menimbulkan persoalan baru-baru ini, setelah Zahid Hamidi telah memberi pesan kepada Akmal supaya jangan gaduh, akhirnya saya telah menerima satu lagi komen. Mungkin ramai yang tertanya-tanya macam saya juga, adakah Zahid akan pecat Akmal Saleh? Nah, ini satu komen terbaru yang saya terima. Kali ini bukan saja gesaan untuk memecat Akmal Saleh, tetapi Zahid Hamidi sendiri digesa untuk mengundurkan diri. Melalui satu komen, Ketua Pemuda UMNO jaga konstituensi sendiri sudahlah patut dipecat. Itu komen yang pertama. Komen yang seterusnya berkata, Ahmad Zahid bukan hanya perlu memecat Akmal Saleh, malahan memecat dirinya selaku Presiden UMNO dan meletakkan jawatannya selaku Timbalan Perdana Menteri 1. adalah lebih relevan untuk menstabilkan kerajaan Madani, pimpinan Anwar, menjelangnya PRU ke-16 kelak. Zahid Hamidi diarah untuk mengundurkan diri kerana menurut salah satu viewers di dalam channel ini berkata, lebih relevan perkara ini dilakukan untuk menstabilkan kerajaan Madani pimpinan Anwar. Adakah Anwar Ibrahim akan memecat Zahid sebelum PRU 16 ataupun Anwar Ibrahim akan teruskan kerjasama bersama Zahid pada PRU 16 dan sehingga PRU 16? Dalam komen ini berkata, tidak ada artinya bersama di dalam gabungan kerajaan perpaduan seandainya banyak isu yang melibatkan imej negara tidak disetujui. Sikap baling batu sembunyi tangan yang dilakukan terutama dalam isu addendum jelas memperlihatkan betapa sikap menyokong konsep Madani itu hanyalah imej kepura-puraan dan ibarat menantikan buah yang akan gugur. Masyarakat perlu memahami kiasan dari penulis tentang sikap yang ditonjolkan oleh Ahmad Zahid. Percayalah, seandainya kemenangan bakal diperolehi UMNO BN di air kuning kelak, itu tidak berarti masyarakat telah kembali menyokong parti tersebut. Sebaliknya, sokongan diberikan adalah sebab keyakinan masyarakat terhadap kepimpinan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar selaku PMX. Justru kami di luar sana turut berpendapat bahawa kehadiran UMNO BN di dalam kerajaan perpaduan perlulah dikaji semula akan keberkesanannya. Sekian tulisan KDARY Nasir Keluang Johor. Menurut komen ini. Jadi saudara-saudara tak tahulah adakah relevan untuk Zahid keluar daripada kerajaan bersama dengan UMNO ataupun BN. Tapi bagi saya, jangan dululah lakukan apa-apa. Kita stabilkan dulu ekonomi, stabilkan politik yang ada hari ini. Nanti tiba-tiba keluar lagi, ada lagi masalah di masa depan. Jadi kita nantikan saja. Tunggulah PRU 16. Saudara-saudara yang saya hormati, kalaulah komen beliau ini akan jadi kenyataan, apa akan jadi kepada kerajaan perpaduan? Apa akan jadi kepada UMNO dan BN? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah berkaitan dengan tempoh ataupun kontrak jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Mungkin di luar sana ada yang menyokong Tan Sri Azam Baki. Ramai yang menyokong Tan Sri Azam Baki untuk terus memegang jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tapi dalam masa yang sama, mungkin ramai juga yang tidak suka dengan cara Azam Baki bekerja. Tapi saya sebagai rakyat Malaysia, saya menyokong pilihan dan saya menyokong siapapun juga yang dilantik. Kerana bila mereka dapat sokongan, makna kata mereka
buat kerja dengan baik. Nah, ini adalah keputusan kerajaan terbuka cadangan pembaharuan lantikan Ketua SPRM. Saya tertanya-tanya juga lah, nah kalau tiba-tibalah Azam Baki ditamatkan kontrak, dipecat kah, letak jawatan kah, ataupun tamat kontrak, adakah mungkin ramai di luar sana yang boleh menggantikan jawatan beliau sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM? Sebab jawatan ini lebih susah daripada banyak jawatan di mana-mana jabatan sektor di seluruh Malaysia, ataupun pihak-pihak berkuasa, ataupun pekerjaan lah, penjawat awam dan sebagainya. Bagi saya, SPRM adalah salah satu memegang tugas di dalam SPRM, lebih-lebih lagi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, adalah satu tanggungjawab yang amat besar kerana ini melibatkan agensi pencegahan rasuah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, mungkinkah ada di dalam kepimpinan politik hari ini yang kita dapat lihat boleh menggantikan Azam Baki? Bolehkah begitu? Bolehkah ada daripada menteri di dalam kabinet kerajaan, ataupun mungkin daripada kepimpinan pembangkang, siapa-siapa sajalah boleh jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM seperti Tan Sri Azam Baki. Nah, kerajaan terbuka kepada cadangan mengenai pembaharuan proses pelantikan bagi jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM, kata jurucakapnya Fahmi Fazil. Kerajaan sentiasa terbuka untuk menerima pandangan daripada pelbagai pihak untuk menambah baik mana-mana sama ada perundangan ataupun proses demi dalam usaha untuk membawa reformasi kepada institusi-institusi yang penting dalam negara kita, katanya pada sidang media di Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Kabinet juga tidak membincangkan kemungkinan lanjutan untuk Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang tempoh perkhidmatannya dijadualkan berakhir pada Mei tambah Fahmi. Ia menyatakan bahawa PM telah memberikan Azam dengan 2 pelanjutan setahun walaupun Azam telah melepasi umur persaraan wajib. Jadi saudara-saudara, mungkinkah ada di kalangan kepimpinan politik hari ini yang layak untuk memegang jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, ini adalah keputusan terkini kes rasuah yang melibatkan salah satu kepimpinan tertinggi di dalam UMNO Barisan Nasional ataupun kepimpinan tertinggi di dalam politik di negeri Sabah. Saudara-saudara yang saya hormati, keputusan terkini, Mahkamah benar Bung isteri tangguh bicara bela diri kes rasuah. Mahkamah Session membenarkan permohonan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Aizat Abdul Samad bagi menggantung prosiding pembelaan mereka terhadap 3 pertuduhan rasuah berjumlah RM2.8 juta. Artikel bertarik pada April 9, 2025. Saudara-saudara, andai katalah Bung Mokhtar terlibat dan juga didapati bersalah, kalaulah, adakah dengan ini beliau akan dipecat sebagai Ketua Perhubungan UMNO Sabah? Adakah beliau tidak lagi layak untuk menjadi ahli parlimen? Ataupun mungkin beliau tidak lagi akan bersama-sama dalam UMNO? Nah, saudara-saudara, apatah lagi kalau beliau nak jadi calon Ketua Menteri Sabah. Tahun ini, 2025, akan ada pilihan raya negeri Sabah. Jadi, mungkinkah perkara ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan buruk terhadap Bung Mokhtar? Adakah dengan ini, Bung Mokhtar tidak ada harapan untuk menumbangkan HJJ? Nah, itu hanya menjadi pertanyaan. Hakim Rosli Ahmad memutuskan demikian selepas Peguam M. Atimulan memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak membantah permohonan itu, sehingga permohonan semakan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan
yang memerintahkan pasangan terbabit membela diri atas pertuduhan berkenaan diputuskan. Kedua-dua pihak telah memasukkan hujahan. Namun kami dimaklumkan oleh pihak pendakwaan bahwa mereka tidak membantah permohonan penggantungan prosiding tersebut, kata Athimulan yang mengendalikan kes pasangan itu bersama Peguam Datuk Seri K. Kumarandran. Jadi inilah persoalannya kalaulah Bung Mokhtar dan istrinya terlibat dengan rasuah ini. 3 pertuduhan rasuah berjumlah RM2,8 juta. Jumlahnya bukan sedikit, geng. Jadi kalau perkara ini benar, Bung Mokhtar dan istri didapati bersalah, apa yang akan berlaku seterusnya? Adakah mereka akan ditangkap? Adakah Bung Mokhtar tidak lagi relevan di dalam politik di negeri Sabah ataupun di seluruh Malaysia? Itu hanya menjadi pertanyaan dan persoalan. Apa komen Anda?